wa zakarallaha katsiran. Dan sebutlah, ingatlah nama Allah sebanyak-banyaknya dalam frasa kurungan, dalam keadaan kamu gembira atau dalam keadaan kamu sedih, dalam keadaan kamu senang atau dalam keadaan kamu susah. Ingat Allah ni bukan waktu susah, ingat Allah ni bukan waktu sedih saja. Jadi kalau ingat Allah dua keadaan tu, di mana ingatan kamu pada Allah ketika Allah anugerahkan nikmat pada kamu? Di mana ingatan kamu pada Allah ketika Allah anugerahkan kegembiraan pada kamu? Tak yang gembira tak ingat dia, tak yang sedih barulah Allah, tak yang sihat tak ingat dia, tak yang sakit Allah peningnya. Okey, seterusnya, bila kita melihat kesabaran Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni sabar tak tuan-tuan? Sabar yang tinggi. Dan bahkan Nabi Muhammad tergolong di kalangan 5 Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Nombor 1 Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua Nabi Ulul Azmi ni diberi gelaran. Nuh, apa gelaran Nabi Nuh? Adam digelar Safiyullah, yang disucikan oleh Allah kerana Allah menerima taubat Nabi Adam, diampunkan dosa Nabi Adam. Nuh Najiyullah, yang diberjayakan oleh Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, teman rapat, sahabat karib bagi Allah. Musa Kalimullah, yang diberi keizinan berbicara secara terus dan langsung dengan Allah. Isa Ruhullah. Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Dalam surah Ahqaf ayat 35, tuan-tuan tengok. Tok Imam, mana Tok Imam? Tak, bukan. Bila kita baca ayat Quran, kita hak tak tahfiz ni nak tanya orang tahfiz kok tersalah baris ke tersalah ayat ke tak? Al-Ahqaf 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, kama sabara, sebagaimana sabarnya ulul azmi, rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat dan kesabaran minar rasul, daripada rasul-rasul utusan pilihan Allah. Allah minta supaya Nabi Muhammad bersabar sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi sebelum ni. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kerana tentangan yang dibuat oleh kaum kamu tu, kamu mendoakan kecelakaan dan azab buat mereka. Jangan mendoakan azab dan kecelakaan buat mereka. Contoh Nabi Nuh, dia mendoakan agar Allah tunjukkan tak. Jadi dengan doa Nabi Nuh jadi apa? Banjir besar. Mari Nabi Hud, mari guruh suara pekikkan, kaum Samud pun gempa bumi, mari kaum Lut terbalik bumi, kalau Fir'aun lemah dalam laut, kalau Namrus mati dengan nyamuk. Lepas tu mari zaman Nabi Muhammad, sabarnya Nabi Muhammad tak minta pun azab kepada umat dia, ujian dan musibah yang besar-besar. Kalau Nabi Muhammad nak, kita tengok sejarah waktu Nabi berdakwah di Taif kan tuan-tuan, jelas Nabi berdakwah tu kena baling dengan apa? Bukan polisterin, baling dengan batu. Habis berdarah, habis luka kaki Nabi, sehingga banyaknya darah yang keluar daripada kaki Nabi. Masa Nabi nak tanggal selipar dia tu, melekat darah Nabi antara kulit capal Nabi dengan kaki Nabi tu, dah darah melimpah kan masuk ke celah tu. Bila Nabi nak buka tu melekit. Rehat pula di kebun 2 orang musuh Nabi, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Tapi sebab kesian, dia suruhlah pembantu dia yang nama Adas kan. Adas ni agama Nasrani. Pilah bawa air sedikit, bawa setangkai anggur, pilah layan mereka. Nabi dengan anak angkat dia. Siapa masa tu?
Zaid bin Harisah berehat di kebun. Mari Adas. Kan dia tanya, nak siapa nama kamu? Nama aku Adas. Kamu dari mana? Aku dari Nineveh. Nineveh di mana? Nineveh di Syam. Syam dulu ada kerajaan yang besar yang dipanggil Assyrian Empire. Raja dia yang hebat dulu nama Salmanezar. Tapi terkejutnya siapa? Terkejutnya Adas kerana Nabi boleh sebut. Sebut apa tentang Nineveh? Ini adalah tempat saudaraku Yunus ibnu Matta. Terkejut kawan ni, bagaimana kamu boleh tahu tentang Yunus ibnu Matta? Nabi pernah sampai tak di Nineveh? Nabi tak pernah sampai. Macam mana Nabi boleh tahu Nineveh tu tempat dakwah dan adanya seorang Nabi dan Rasul yang bernama Yunus ibnu Matta? Dia adalah saudaraku juga. Dia adalah Nabi dan Rasul yang diutuskan. Kawan ni dengar lagu tu terus beriman dengan Nabi Muhammad. Lepas tu malaikat penjaga gunung tanya Nabi kan, wahai Muhammad, bagaimana kalau aku ambil gunung hempak atas kepala mereka? Nabi kata jangan. Mungkin sekarang mereka yang lawan dan tentang, tetapi mungkin anak dan cucu mereka di kemudian hari akan beriman. Tengok Nabi punya vision, future vision Nabi. Mungkinlah ni geng-geng bapak tu yang lawan, mungkin anak, mungkin cucu beriman. Kalaulah kita ditolak malam ni tak ada siapa nak main masjid, oh sedih aku, orang kampung paya tak main. Mari pula malaikat, ustaz lagu mana? Saya lingkupkan satu kampung paya ni. Contoh. Bagai di pucuk dicita ulang mendatang, kata bukan kampung paya saja, satu dun ni lingkup habis. Tu kita. Padahal malaikat tak mari pun, tak teringin pun nak mari tanya lagu tu tak? Contoh. Tapi Nabi buat dah, Nabi tolak. Tak mau, jangan. Tengok Nabi sayang umat dia. Satu lagi kerana apa? Kerana umat dahulu dia punya terhad dan limitation dakwah dia pada kaum dia semata-mata. Nabi Musa hanya pada Bani Israel. Nabi tu kaum dia, Nabi ni kaum dia, Nabi tu kaum dia. Tapi Nabi semua, seluruh manusia sampai hari kiamat. Nabi lain ada dua benda terikat kan. Satu kaum dia, satu masa dan tempoh. Contohlah kita kata, apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, syariat-syariat dalam Taurat berakhir dengan lahirnya Nabi Isa. Bertukar dah Nabi. Wafat Musa, ambil masa berselang, mari dah Nabi baru. Syariat pun ada yang telah diubah oleh Allah bersesuaian dengan umat masa tu. Jadi dulu Taurat, sekarang kena pakai Injil. Tapi mari Nabi Muhammad bukan terhad untuk Bani Israel, bukan terhad untuk Bani Melayu, bukan terhad untuk Bani Arab. Rahmatan lil alamin sampai hari kiamat. Limit masa tak ada dah. Tapi dalam limit masa tak ada tu pun, apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi dan Rasul terakhir tiba-tiba keluar lagi, sayalah Rasul terakhir. Itu yang jadi sedih tu tak? Ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Siapa? Sayalah. Saya diberikan wahyu oleh Allah. Dia ceritalah kelebihan dia macam ni. Kenapa saya ni Nabi terakhir? Itu pula Rasul terakhir. Itu nak jadi wali. Ni dakwa imam. Itu dakwa Nabi Isa pun ada. Macam-macam, sedih. Hak dakwa jadi Tuhan ada tak? Hak dakwa jadi Tuhan banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah, baca sikit-sikit di Indon ada. Dakwa jadi Tuhan tu kalau lelaki tu kita boleh lagi. Tapi perempuan dakwa jadi Tuhan. Lepas tu pengikut dia bukan 15 orang. Ratus ribu pengikut. Kita tak tahulah syok di mana pengikut tu sampai boleh jadi pengikut kepada manusia hak sama seperti dia untuk dia anggap sebagai Tuhan. Kalau dia pelik sikit pada kita tak, macam alien ke, makhluk daripada planet Krypton ke, Nebula ke, Space Coast Gaban, Power Ranger tu okey lah, pelik-pelik boleh buat. Ni dia tu lebih kurang kita, dia dakwa dia Tuhan, kita tu jangan jadi syok boleh pergi ikut nak kata dia tu Tuhan. Tak boleh ke nak fikir yang kamu kata Tuhan tadi, kalau lapak dia pun kena makan. Sama macam kamu.
Kalau dia demam, dia pun kena telan Panadol. Kamu pun kena telan Panadol. Tuhan tahu lah. Bahkan kamu buat loan, dia nak beli kereta pun dia buat loan. Dia nak beli kereta, walaupun dia kata aku Tuhan, tapi nak pergi bank suruh buat loan juga. Dia tak bagi free. Mentang-mentang kita kata kita Tuhan. Aku Tuhan. Oh sebab kamu Tuhan, ambil kereta free. No, buat loan. Lepas tu insurans apa semua tak buat ke? Bahkan dia paling banyak takaful tu, takaful ni. Sedangkan dia dakwa dia Tuhan. Lepas tu kalau dia accident nak operate, Tuhan tu hak kena kerak kaki. Oh aduh pun. Boleh faham lah tu tak? Membawang orang panggil. Bukan. Sebenarnya di sini kita nak bagi kesedaran yang jadi syok sampai tahap hak sama jenis macam kita mengaku Tuhan tu, Allah, boleh jadi pengikut tu masalah. Jadi janganlah taksub, jangan terlampau taksub. Hak betul kita benarkan, hak salah kita sama-sama perbetulkan. Taksub tak payah. Okey.